Baik penonton, seperti yang kita sedia maklum dalam bajet 2022 ini, kerajaan juga turut komited dalam memperkasakan usahawan PMKS ataupun usaha mikrokredit, mikro, kecil dan juga sederhana dalam memperkasakan mereka untuk beralih kepada pendigitalan. Itu merupakan satu aspek yang penting. Jadi hari ini kita akan berbicara berkenaan platform digital perniagaan usahawan PKS terus diperkasa. Jadi bersama kita pagi ini, tetamu kita di studio Tuan Muhammad Fauzan bin Ilham, Pengurus Besar Pembangunan Bisnes Merangkap Ketua Projek Saldak daripada Selangor Industrial Corporation Sdn Bhd. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik Tuan, bagaimana Tuan melihat hala tuju belanjawan ataupun bajet 2022 seperti mana yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan baru-baru ini? Bagaimana ianya memberi impak kepada usahawan PMKS kali ini, Tuan? Okey. Terima kasih kerana menjemput kami daripada Saldak dan daripada Saldak sebagai Selangor Industrial Corporation. Sebagai pemain online marketplace, kami melihat bajet kali ini akan memberikan impak besar kepada usahawan terutama dari penjitilan usahawan ini. Kerana kalau kita lihat daripada bajet 2021 itu lebih merupakan untuk bertahan supaya dapat menyambung perniagaan, tapi kali ini pada bajet 2022 ni dia lebih kepada pemulihan dan seterusnya untuk memacu ekonomi, bermakna dia terlebih meningkatkan daya tahan dan untuk terus berjuanglah ke hadapan. Dan satu faktor ialah faktor penjitilan yang akan mampu menahan kesan-kesan pandemik COVID-19 ini juga. Pada pandangan Tuan sendiri, apakah perbezaannya antara bajet tahun ini dengan tahun depan 2022 itu sendiri? Ada sikit perbezaan. Macam tahun lepas ramai yang tewas sikit akibat kemik sama tidak bersedia. Maka bajet tahun lepas lebih pada memberikan geran, memberikan banyak program moratorium, lebih pada berkenaan kewangan bagi supaya mereka bertahan, sebab banyak perniagaan yang ditutup. Malahan pada awal tahun pun masih ramai lagi tutup. Tapi bila kita mula melihat keadaan bertambah baik, maka bajet 2022 ni cuba untuk meningkatkan kedaya tahan. Maksudnya ada 3 faktor lah. Satu dari aliran tunai, kedua dari meningkatkan daya tahan, resilience tu, dan ketiga terus memacu ke depan. Dan faktor utama juga penjitilan tu yang diutamakan sekali. Bila kita bercakap berkenaan pendigitalan ini, kita seringkali mewawarkan kepada PMKS di luar sana untuk beralih kepada pendigitalan. Betul. Ada persoalan yang nyatakan digital atau ketinggalan. Ianya bukan merupakan satu pilihan lagi, tapi sebaliknya pada masa kini, ekosistem kini, ianya merupakan satu keperluan untuk PMKS beralih kepada pendigitalan. Jadi mungkin Tuan boleh memberikan perincian kepada penonton, khususnya kepada PMKS di luar sana, apa antara peruntukan-peruntukan ataupun inisiatif-inisiatif yang khas untuk pendigitalan PMKS ini, Tuan? Okey, dari segi bantuan-bantuan atau bajet yang telah dan akan disediakan ni, dari segi pendigitalan ni ada banyak juga sebenarnya. Selain daripada bantuan kewangan, bantuan kewangan lebih pada microfinancing telah disebut oleh Menteri Kewangan tadi. Pendigitalan lebih kepada untuk fokus kepada melakukan perniagaan secara digital. Kita pun kena faham apa maksud digitalisasi ni. Digitalisasi ni selain daripada yang orang gunakan social media tu, dia ada juga platform-platform online marketplace dan juga pendigitalan dari segi perniagaan, dari segi sistem ERP, sistem e-pos. Jadi keseluruhan proses tu digitalkan, diautomate supaya dapat mengurangkan kos-kos dan dapat memasuki pasar yang lebih besar dan lebih pantas. Itu antara pendigitalan. Dan banyak jadi dari segi faktor-faktor pendigitalan itu. Dari segi skim kewangan tadi telah disebut berapa-apa faktor bantuan kewangan, microfinancing. Bila kita sebut asal PMKS, PMKS ini bermaksud perusahaan mikro, kecil, sederhana. Dan bila disebut mikro itulah yang mereka yang baru berniaga dari rumah atau baru bekerja, itulah antara perusahaan-perusahaan yang sedang dibantu, yang perlu perlindungan. Dan bila kita berbincang mengenai pemangkasaan platform digital untuk usahawan PMKS ini, mungkin Tuan boleh jelaskan lagi apakah pemangkasaan yang diperlukan untuk usahawan-usahawan PMKS ini? Okey. Ini antara faktor-faktor utamalah daripada pengalaman kami mengoperasikan Saldak ini, satu online platform. Dia antara kita melihat dari segi ekosistem apa itu pendigitalan. Selalu orang melihat dari segi faktor kewangan, betul, modal itu sangat penting. Dan tapi ada juga faktor-faktor lain dari segi bimbingan usahawan yang sangat penting. Sebab ada usahawan dia dah pandai, dia mudah untuk belajar,
Tapi juga ada usahawan yang walaupun mereka cuba belajar tapi tidak dapat. So jadi itu isu besar. Jadi ini dua faktor. Dan faktor ketiga ialah faktor logistik. Logistik ini juga kalau kita berniaga fashion, minyak wangi semua tu kita tak ada masalah. Sebab banyak syarikat-syarikat penghantaran secara logistik yang ada di mana-mana untuk buat penghantaran. Tapi kalau kita berniaga barang-barang tani, barang-barang basah ni, dia agak kesukaran. Dan masa berlaku PKP tu banyak berlaku lambakan yang terdapat diatasi lah. Dan keempat tadi yang diperkaskan ni kita suka menyebut sinergi antara pihak agensi sama ada kerajaan, pihak berkuasa tempatan, swasta dan berbagai universiti ini sangat penting. Kerana untuk melakukan pendigitalisasi ini agak besar kos dia dan ramai orang tak tahu kos operasi itu agak kompleks. Jadi kalau ada sinergi antara berbagai pihak ni dia akan mengurangkan kos dan lebih cepat dia punya mencapai matlamatnya. Dan kita lihat sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ni, antara hikmah yang terbesar yang kita pelajari bersama adalah aspek pendigitalan. Bagaimana ekosistem perniagaan pantas berubah dan ia juga pantas diterima oleh masyarakat dalam kita memastikan bukan sahaja keselamatan dan juga memastikan perniagaan tersebut terus saja berlangsung dan juga mengurangkan risiko yang berlaku. Jadi Tuan, dalam bajet 2022 ini apa antara perincian yang utama yang perlu kita berikan kepada PMKS di luar sana berkenaan pemerkasaan PMKS ini khususnya dari aspek pendigitalan? Apa antara skim-skim yang ada yang perlu mereka ambil dan perlu mereka rebut untuk memastikan perniagaan mereka terus berlangsung, Tuan? Okay, terima kasih. Ada berapa skim yang patut PMKS ambil lah. Kau boleh rebut lah. Sebab tadi Menteri Kewangan telah menyebut berbagai bantuan kewangan yang paling penting dia zero interest, tanpa faedah. Dan juga moratorium ada 12 bulan, ada moratorium 6 bulan. Ini amat pentinglah untuk arian tunai kerana bila ada moratorium kita dapat bertahan dan kita dapat menggunakan modal tu untuk perniagaan kita. Dan kedua dari segi pendigitalan, banyak-banyak agensi yang berada di luar sana yang akan membantu. Dan bagi contoh di macam Selangor dia banyak agensi antara pihak berkuasa tempatan, pihak UPEN bekerjasama untuk membantu. Dan saya juga faham di negeri lain pun ada juga pihak-pihak usahawan yang membantu PMKS ni. Kerana mereka memang bersedia, cuma perlu bimbingan. Dan satu faktor lagi macam contohnya pihak SKMM dia ada disebut dalam banjawan tu sedang mentransformasikan pusat ekonomi digital. Ini penting sebab kebanyakan usahawan ni tidak mahu digital ni sebab tak faham dan tidak berani. Dia ada takut IT lah. Ada IT, ada masalah ni antara isu sebab mereka tidak mahu berhijrah sebabkan faktor-faktor fear factor itulah. Jadi kalau ada bimbingan dari segi faktor perniagaan, macam mana nak mendaftar online marketplace, macam mana nak melakukan transaksi kewangan dan juga dari segi penghantaran, sebenarnya mereka boleh mampu melonjakkan perniagaan mereka 30% atau sampai ke 200% dengan pendigitalan ni. Itu antara faktor-faktor utamalah. Jadi apakah cabaran dalam memperkasakan lagi pendigitalan ni perniagaan usahawan PMKS ini? Okey, antara cara saya nampak sekarang dah terbuka luas. Cuma dari segi mungkin dari segi pemikiran pihak usahawan sendiri. Sebab kami pun berhadapan dengan ramai usahawan. Mungkin daripada 1,000 tu mungkin yang betul-betul akan berhijrah cuma dalam 30%. Dia ramai yang berdaftar, tapi bila mereka nak berhijrah melompat ke pendigitalan tu ada sikit halangan, mungkin halangan minda lah. Dan faktor-faktor ini kita perlu ambil berat dan untuk pihak-pihak yang berkuasa sana perlu membantulah menarik mereka berada di platform digital ni. Macam Tuan sendiri yang terlibat dalam usaha untuk memperkasakan usahawan-usahawan PMKS di luar sana. Daripada pengalaman Tuan sendiri, apa antara keluh kesah daripada PMKS di luar sana untuk mereka beralih kepada pendigitalan ini? Apa antara faktor-faktor yang menyebabkan mengekang mereka beralih kepada ekosistem yang lebih baharu ini? Sebenarnya ada dua faktor lah. Selain daripada untuk berhijrah kepada online tu, kedua ialah logistik. Logistik ni segi kalau mereka berada di luar bandar ni agak
agak sukar. Sebab tu kami tekankan dari segi logistik ini bagaimana membangunkan sistem pusat pengedaran, pusat pengumpulan dan penghantaran. Jadi kalau melibatkan barang basah ni, diperlukan contohnya sistem tahan beku atau cold room dan juga mungkin sistem yang baru. Tapi sistem tu sekarang ni bila kami berada dalam tempoh 2 tahun ni, pihak logistik pun dah menjadikan ruang penambahbaikan di mana penghantaran untuk barang-barang segar memang boleh dilakukan, malahan boleh dihantar ke seluruh negara, ke seluruh negeri. Jadi, tapi itulah saya kata calon tadi, satu lagi cabaran ialah memaklumkan penyampaian tu. Dan satu lagi saya tertinggal ya bahagian pemasaran. Pemasaran adalah sangat-sangat penting dalam penjitilan sebab orang tak nampak lagi apa barang kita. Betul. Tapi kalau tanpa pemasaran yang betul, dia akan ketinggalan. Itu antara saya perlu tekan dia pemasaran digital tu amat penting. Dan dengan bajet yang diperuntukkan pada tahun 2022 ini, bagaimana Tuhan melihat outlook pendigitalan usahawan pada masa akan datang? Okey. Untuk outlook akan datang ni amat penting sebab kita melihat pada masa akan datang semuanya ke arah digital. Dan malahan ada laporan daripada Alphabeta tu menjangkakan ada hampir 270 bilion perniagaan ekonomi ini disebabkan oleh pendigitalan. Jadi kalau kita tertinggal, kita mungkin tertinggal dari segi kita punya perniagaan. Dan kita pun lihat sekarang ni, kalau sekarang ni masih lagi ada separuh belum lagi berhijrah, mungkin kita faham sebab faktor-faktor waktu era. Tapi pada masa datang, mereka yang sekarang ni berada di digital adalah antara umur 45 ke bawah. Dan bila sekarang datang mereka yang akan menguasai, dan akan datang bermakna penjitilan itu agak hampir 100%. Sudah pastinya dalam bajet 2022 ini banyak aspek yang diberikan oleh pihak kerajaan, diberikan penekanan khususnya inisiatif-inisiatif untuk memperkasakan usahawan PMKS untuk beralih kepada pendigitalan. Dan seperti yang Tuan nyatakan tadi, aspek pendigitalan ini sangat pentinglah bagi kita memastikan PKS yang merupakan tulang belakang kepada negara kita ini terus diperkasa khususnya pasca pandemik ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Fauzan Ilham, Pengurus Besar Pembangunan Bisnes Merangkap Ketua Projek Seldec atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih Tuan. Terima kasih kerana menjemput kami. Semoga bermanfaat. Baik, seterusnya kita akan berehat seketika dan kembali lagi dalam Selamat Pagi Malaysia.